Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Waalaikumsalam semua murid. Okey, selamat warahmatullahi wabarakatuh cikgu. selamat belajar Puteri Alifah, Irfan, Syakir, Izzat, Darwish dan juga Haziq. Okey, tahniah kerana dapat bersama-sama saya pada pagi ini. Okey, setakat ni ada 5, 2, 4, ada 6 orang lah yang masuk secara online. Okey, yang tak masuk tu saya tak pasti. Okey, tapi tak apa. Okey, kesungguhan daripada murid-murid untuk belajar, okey, terutama subjek bahasa Melayu hari ni saya ucapkan tahniah. Dan sediakan buku teks, okey, muka surat 96 dengan 97. Okey, tajuk Jalur Gemilang hari ni. Okey, dan juga sediakan buku pemahaman, okey, buku latihan pemahaman, okey, untuk kita buat catatan. Sediakan alat tulis juga. Okey. Okey, yang pertama, kita pergi kepada saya paparkan yang pertama. Okey, saya paparkan buku teks tu. Okey, berkaitan dengan jalur gemilang. Okey. Okey, sebelumnya saya pergi kepada tajuk, okey, pergi kepada isi apa yang kita nak belajar hari ni. Saya nak tanyalah murid, apa makna jalur gemilang? Okey, boleh bagi tahu saya. Boleh buka mic. Okey. Apa makna jalur gemilang? Yang awak tahulah, yang awak tahu. Okey. Entah. Jawapan entah tu saya tak nak. Okay. Apa yang awak tahu? Biasa dengar jalur gemilang ni apa? Jalur gemilang yang dikabarkan perlu mengikut tak ada dekat sini, tak ada dekat sini. Okey. Dekat buku teks tu tak ada. Okey. Tapi saya nak tahu pengetahuan sedia ada lah yang awak pernah dengar. Apa itu jalur gemilang? Okay. Jalur gemilang adalah Jalur gemilang tu bendera Malaysia. Itu saya nak. Okey. Tahniah Puteri Alifah. Okay, jalur gemilang adalah merujuk kepada bendera Malaysia. Okey. Makna gemilang tu adalah bercahaya. Okey. Okey, bercahaya. Okey. Jalur itu meruntukkan jalur dekat bendera kita ada berapa belas jalur ada dekat situ? Dekat bendera Malaysia kita tu. Ada berapa belas? Okey. Boleh bagi tahu saya? Irfan, boleh bagi tahu saya berapa belas jalur yang ada dekat bendera Malaysia? Cikgu tak dengar. Tak dengar? Ada berapa belas jalur dekat bendera Malaysia? 18. 18 ya Allah. 14. Ada 14 jalur, betul. 14 jalur di bendera Malaysia yang warna merah dan juga warna putih. Cikgu ada 1 hingga 14. Okey. Okey, kalau saya boleh tunjuk, nanti lepas ni saya tunjukkan. Okey, ada 14 jalur. Jadi jalur itu menunjukkan menunjukkan warna merah dan putih pada 14 jalur tu. Kemudian gemilang maksudnya bercahaya. Jadi saya merujuk kepada bendera Malaysia. Okey. Bendera Malaysia yang merujuk kepada satu kita punya bendera, okey, yang rupa, okey, yang dibina untuk menjadikan rakyat Malaysia bangga tentangnya. Okey, kita baca sama-sama, okey. Megahnya jalur gemilang. Okey, Syakir boleh baca atas Zara dan kawan-kawannya. 1920 jadi tengok dulu yang muka surat 17 dan 18. Syakir boleh baca Zara dan kawan-kawannya.
Macam Yang mana? jalur gemilang yang dikibarkan ya. Okey. Haziq boleh baca. Jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang Yang betul. yang atas tu. Muka surat 96. Zara dan kawan-kawannya tu. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Di perpustakaan sekolah. Sekolah. Zara dan kawan-kawannya mencari maklumat tentang jalur gemilang di perpustakaan sekolah. Okey, kita tengok maklumat berkaitan Betul jalur cikgu. gemilang, cara menggantung. Okey. Okey, yang pertama Haziq baca. Gantung. Gantung jalur gemilang yang gantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Okey, gegantung. Jalur gemilang yang digantung hendaklah membujur dari atas ke bawah. Ini untuk jenis bendera gegantung. Jenis bendera ni banyak. Yang gegantung ni kita gantung macam gini. Daripada atas ke bawah, membujur dari atas ke bawah. Yang bentuk macam gini. Okey, yang kedua. Terus Izzat bacakan yang kedua. Cara gantung. Cara menggantung bendera. Yang kedua ni. Jalur gemilang yang dikibarkan. Mana jawab? Ni. Jalur gemilang yang dikibarkan perlu mengikut susunan yang betul. Alright. Susunan seperti ini digunakan pada hari biasa dan hari kebesaran persekutuan. Okey, dia ada cara untuk menggantung untuk memasang bendera. Okey, dekat tiang-tiang bendera, betul? Okey. Seperti contoh yang kat atas ni, Malaysia belah kiri, bendera negeri belah kanan. Okey. Kalau ada bendera sekolah yang warna hijau tu contoh, bendera sekolah, okey, bendera Malaysia dekat tengah-tengah, bendera negeri belah kalau kita tengok sini belah kiri dan bendera sekolah tu belah kanan. Okey. Tengok dia punya ni. Ni cara memasang bendera dekat tiang dengan betul lah. Sekiranya ada banyak bendera. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga. Irfan bacakan. Yang ketiga, jalur gemilang. Jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain ketika dibawa secara sebaris semasa perarakan. Okey, sekiranya dibawa masa perarakan, ada bendera Malaysia, ada bendera sekolah, ada bendera negeri, ada banyak bendera. Jadi jalur gemilang perlu mendahului bendera-bendera lain. Kenapa agak-agak negara Malaysia bendera Sebab Malaysia itu bendera negara kita. Itu sebab itu bendera negara. Betul, yang terbesar. Barulah negeri, barulah institusi-institusi lain. Betul. Okey. Jadi yang keempat, siapa nak baca? Saya. Syakir, alright. Yang jalur gemilang tu ke apa? Yang sebelah ni pun boleh lah. Jika jalur gemilang. Okey. Jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan, bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Okey. Jadi jika jalur gemilang terbentang semasa perarakan. Tengok biasa perarakan hari kebangsaan. Okey. Bendera besar, okey, dipegang oleh ramai peserta perarakan. Jadi bahagian kepala bendera hendaklah diusung mendahului perarakan. Okey. Okey. Itu syaratnya itu. Okey, cara. Okey, yang keempat. Seterusnya yang kelima. Siapa nak baca yang kelima? Saya lagi lah. Okey. Boleh. Saya. Siapa tu? Syakir. Sebut nama. Saya nak Haziq. Syakir. Okey, bagi Haziq pula. Jalur
jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang-tiang yang condong ke arah jalan raya di rumah atau kedai. Okey, di rumah atau kedai. Jalur gemilang hendaklah dikibarkan pada tiang yang condong ke arah jalan raya. Di rumah ataupun kedai. Pernah tengok tak bila dekat dengan hampir dengan hari kebangsaan? Okey, hari kemerdekaan. Okey, semua bangunan-bangunan perniagaan perlu gantung bendera. Jadi kalau dia gunakan tiang, seperti dalam gambar tu, tiang tu mestilah condong ke arah jalan raya. Jadi itu cara menggantung, betul? Okey, ada 5 tadi. Yang pertama gegantung, okey. Okey. Jangan bendera biasa jangan seperti gegantung kita itu terbalik macam gitu. Okey. Banyak kes yang dia pernah berlaku, dia tersilap pasang terbalik bendera. Jadi itu satu kesalahan lah. Okey. Kenapa? Soalan saya, kenapa bendera ini kita kena ada tata cara untuk menggantung dia? Siapa boleh jawab? Kenapa mesti ada tata cara untuk gantung? Irfan. Sebab dia dah tetapkan begitu. Sebab dia ditetapkan begitu. Okey. Boleh diterima. Okey. Yang lebih tepat sikit, Alifa. Untuk menghormati negara. Itu siapa jawab tu? Izzat jawab Okey. Untuk sebab bendera Malaysia ni merupakan bendera kebangsaan kita. Jadi kita mesti hormat pada bendera kita, betul? Okey. Jadi cara menggantung pun mesti ada cara tertentu. Okey. Jangan salah gantung terbalik. Membawa makna yang lain. Jadi itu bendera kebangsaan. Okey, cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi tengok kepada muka surat 96. Muka surat 96 berkaitan dengan tempat pemasangan. Nak pasang bendera macam tempat. Tempat yang pertama. 97. Tempat pertama, apa tempatnya? Sebut sama-sama. Tempat kediaman. Tempat kediaman. Rumah-rumah nak pasang bendera kat mana? Ada orang pasang dekat pagar. Betul? Kalau dekat CAQ Puteri Alifah pasang kat mana biasa? Kalau dekat CAQ pasang kat mana bendera? Tempat kediaman. Pasang kat bangunan. Depan pagar. Depan pagar pun boleh. Ada orang saya tengok dia pasang dekat beranda tepi, tetapi bahayalah. Untuk pasang. Betul? Pasang dengan elok seperti yang kita bincang tadi. Jangan pasang terbalik. Betul? Tempat kediaman boleh pasang. Kemudian yang kedua di mana? Premis perniagaan. Di kedai-kedai. Betul? Bangunan yang ada kedai dekat bawah. Dekat restoran-restoran. Biasa dekat hampir dengan sebulan sebelum hari kemerdekaan. Semua kedai premis perniagaan diminta memasang bendera kebangsaan. Seterusnya. Seterusnya kat mana tu? Sebutkan saya dekat mana yang ketiga? Bangunan pejabat. Bangunan pejabat. Sebut sama-sama. Bangunan pejabat. Bangunan pejabat. Bangunan pejabat. Ini bangunan pejabat bendera besar ni. Dipasangkan menunjukkan kecintaan kita kepada negara Malaysia lah. Seterusnya di yang keempat di mana tu? Sebut sama-sama. Yang keempat apa? Pengangkutan. Kalau ini boat, betul? Ferry boat. Boleh tak dekat motosikal dipasang bendera? Ada juga. Ada. Boleh pasang. Dekat kereta
ada siapa yang main tu. Tutup mic yang main tu. Okay. Semua jenis kenderaan, bas, kenderaan kapal terbang pun boleh pasang bendera. Tapi biasanya dia tak pasang bendera lah, nanti terbang. Okay. Kalau kapal terbang biasa dia cat di apa ni, di badan dia cat. kapal terbang tu. Di badan kapal terbang. Saya pernah Okay. nampak. Pernah nampak? Saya pernah nampak masa nak pergi Langkawi dulu. Ya. Boleh kan letak yang macam bendera, lepas tu letak kat belakang ekor dia. Okay. Boleh. Saya terbang lah siapa. Di mana yang sesuai, okay, boleh. Tapi bendera ni tak boleh. Tempat yang tak sesuai. Boleh tak kita bendera tu kita pakai buat buat mandi contoh? Tak boleh. Kain baju, buat baju. Tak boleh. Okay. Sebab tak sesuai keadaannya. Betul. Buat mandi lepas tu ambil gambar sebagai menghina kita punya bendera. Tak boleh. Okay. Banyak kes berlaku. Okay. Tapi kebanyakan sekarang bila tiba musim musim hari kebangsaan, Kemerdekaan. ada kemerdekaan, ada murid yang dia buat baju khas. Boleh tak macam gitu? Boleh kot. Boleh. Boleh kot, boleh pakai kot. Okay, boleh insya-Allah. Sebab itu sesuai untuk itu niatnya lain, niatnya untuk Membanggakan negara. Membanggakan negara. Dia pakai baju, dia buat baju seperti baju Melayu, baju baju Melayu yang cantik. Dia buat baju Melayu guna tu, bendera. Guna bendera. Okay. Tengkolok dia buat guna bendera. Betul. Okay. Itu menunjukkan rasa cinta kepada negara untuk kita buat sambutan hari kebangsaan. Betul. Okay. Itu tak ada masalah. Okay, seterusnya yang kelima. Yang kelima tadi apa? Bangunan sekolah. Okay. Biasanya tiba. Okay. Hampir dengan hari kebangsaan, di sekolah akan digantung dengan bendera-bendera lah. Banyak bendera. Okay, ada 5 tempat lah. Yang pertama tadi, sebut semula, tempat kediaman. Tempat kediaman. Yang kedua, Perniagaan. Yang ketiga, Bangunan pejabat. bangunan pejabat. Yang keempat, Bangunan sekolah. bangunan sekolah. Yang kelima, Pengangkutan. Okay. Jadi sediakan buku pemahaman. Dah. Tulis tarikh. Siap. Siap. Hari ni hari apa? Sekejap. Ada orang belum sedia tu. Sekejap, saya cakap sekejap. Hari ni hari apa Hari ni hari Ahad. Hari Ahad. Dah boleh tulis tarikh. Okay. Okey. Siapa nak muntah tu? Itu bunyi abang saya. Okay, tulis hari Ahad. Kemudian tulis tajuknya. Seperti yang saya paparkan di situ, nampak tak? Tak nampak sebab kecil. Zoom Tak kalau. nampak. Guna telefon yang kecil. Zoom. Okey. Zoom ke? Tolong makan separuh. Cikgu, saya nampak. Okay, H K L H B G J B K K N J B L N K L N B J H B J bagi contoh B aja, J jangan B. ambil itu. Okay, megahnya jalur gemilang. Cara menggantung bendera tadi dah ada tadi sebenarnya. Okay. Yang pertama apa? Gegantung. Dah ada dekat buku teks tu. Okay. Dah ada dekat buku teks. Okay. Salin kembali saja. Okay. Gegantung. Saya tunjuk separuh. Nanti awak salin sendirilah. Nanti. Tajuk dia mengahnya tu kan? Megahnya jalur gemilang. Megahnya jalur gemilang. Jalur gemilang. Jalur gemilang.
Jalur gemilang tiga otak kau lah. Bodoh. Baram. Buka. Dari atas Buka. ke bawah. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, jalur gemilang. Kenapa ejaan jalur gemilang ni mula perkataan ni huruf besar? Sebab kata nama khas. Tak kena khas. Betul. Nama bagi bendera, betul. Baiklah, syukur sekarang penting. Okey, itu caranya. Okey, ada berapa tadi cara menggantung? 5. 5. Nanti awak catat sendiri lah. Okey, awak catat sendiri ni sebagai contoh lah. Okey, nanti kemudian lepas habis Google Meet ni nanti awak sambung. Boleh? Saya bagi contoh permulaan je. Okey. Untuk yang kedua, mesti menulis sekejap. Okey, untuk yang kedua. Okey, kita tengok. Tak apa, duduk sini. Dia ingat ni apa. Okey, tengok untuk yang kedua. Awak isi seperti dalam gambar rajah apa ni, peta minda macam gini. Okey, tempat pemasangan. Yang pertama apa tadi? Okey, yang pertama tempat kediaman. Okey. Premis Yang kedua, perniagaan. premis Premis perniagaan. Okey. Nanti awak Bagaimana lengkapkan pejabat? selepas nanti saya tak nak lama sangat kita punya Google Meet. Google Meet. Google Meet lama sangat nanti. Sebab nanti kakak ni nak solat juga. Nak solat juga nanti. Awalnya solat. Okey. Nanti awak lengkapkan. Ada juga 5. Okey. Ada 5 untuk tempat pemasangan. Okey. Dan akhir sekali, saya minta awak lukiskan jalur gemilang. Seperti contoh saya bagi ni. Ataupun ada murid dia pergi ambil dekat internet. Type je lukisan jalur gemilang. Ada saya jumpa dekat internet ni. Nanti warnakan. Cikgu, Okay? 14 jalur kan cikgu? Ya, 14 jalur. Okey, semua tengok saya. Semua Okey, tengok. cikgu. Okey, jangan menulis. Okay, jangan menulis, tengok saya. Okey. Ini ada contoh. Okey, contoh. Pemahaman kita lah. Okey, bila kita melukis jalur gemilang, lukis dengan betul. Okey. Mesti ada 14 jalur. Okey. Ada 14 jalur, dimula dengan warna merah ke putih? Red. Merah. Red. Bermula dengan warna merah. Kemudian warna putih. Diselang-selikan, betul? Okay. Yang merah ada 7, yang putih ada 7 juga. Jadi jumlahnya 14. Kenapa 14? Boleh ceritakan saya. Kenapa 14 jalur? Boleh baca kat sini ni. 14 jalur yang melintang melambangkan keanggotaan 13 buah negeri dan
kerajaan persekutuan. Jadi 13 buah negeri yang ada di Malaysia dan ada 3 kerajaan persekutuan. Okay. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, wilayah persekutuan Labuan, okay, dekat Sabah Sarawak sana. Okay. Ada 14 jalur. Okay. Seterusnya soalan saya, warna biru melambangkan apa? Syakir boleh jawab. Syakir, warna biru melambangkan apa? Ada tulis dekat sini ni. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Alright, Tania. Okay. Warna putih pula. Saya. Aziz boleh. Warna putih melambangkan Warna putih melambangkan kesucian. 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 Kata asalnya suci, kesucian. Okay, warna putih menandakan kesucian. Warna merah pula, Puteri? Melambangkan keberanian. Warna merah melambangkan keberanian. Keberanian. Okay. Keberanian rakyat Malaysia. Keberanian seluruh rakyat Malaysia ke. Kemudian warna kuning pula. Warna kuning pada bulan bintang melambangkan warna DYMM raja-raja. Sebab negara kita ini diketuai oleh raja kita. Kalau bulan persekutuan kita ada bulan sabit dan bintang kalau negeri kita ada raja. merupakan agama persekutuan. Bulan sabit dan bintang menunjukkan Islam merupakan agama persekutuan. Okay. Negara kita negara Islam lah. Okay. Okay. Bulan sabit dengan bintang ni menandakan itulah. Islam merupakan agama persekutuan. Okay. Jadi saya tak perlu pun tulis-tulis perkataan ni. Just lukis Just lukis apa tadi? Bendera Malaysia. Okay. Lukis bendera Malaysia yang betul. Mula dengan warna merah, selang-seli dengan putih. Okay. Bawah sekali warna putih. Okay. Okay. Untuk bendera kita ada 14 jalur. Okay. Siapa yang kurang mahir melukis, dia ada printer kat rumah. Dia boleh cari dekat internet, kemudian print Saya out kan. tapi tak ada. Okey, cikgu. Kiranya tak ada tu nanti yang ni saya masukkan dalam Photostat pun boleh, cikgu. Ya? Kalau photostat pun boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Ikut kelengkapan yang ada kat rumah, tak ada masalah. Yang tak ada, lukis sajalah, tak ada masalah. Okay. Jadi lengkapkan dalam buku Okey, cikgu. pahaman awak. Okay, boleh? Boleh? Okay, saya stop dulu sharing. Okay, selepas awak salin ini, saya ada beri link Google Meet. Okay. Yang perlu awak Google Meet pula. Link Google Form yang perlu awak jawab ada 10 soalan. Okay. Nanti saya tunjuk sikit lah. Okay. Link untuk ini, untuk soalan nanti awak jawab lah. Okay. Saya bentangkan sekejap. Mana tadi? Okay, nampak tak tu? Okay, latihan bahasa Melayu 4 Diligent 20 Jun menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan grafik. Okay, bahan grafik tadi yang kita tengok tadi lah, ada gambar-gambar. Okay, contoh ada soalan yang ni. Pertandingan melukis dan melukis sempena sambutan bulan kebangsaan 2020. Okay. Awak tengok semua, perhatikan, baca ke semua dalam poster ini. Okay, ada tarikhnya, bila berlangsung, ada kategori hadiahnya. Okay. Kemudian siapa yang menganjurkan, okay, ada dekat sini, kat bawah ni. Okay, siapa yang menganjurkan, apa hadiah, apa dia kategori yang dipertandingkan. Kemudian jawab soalan. Contoh yang pertama,
Bilakah pertandingan mewarna dan melukis sempena bulan kebangsaan 2020 diadakan? Ada tarikh dekat sini awak rujuk. Okey? Boleh jawab soalan. Okey? Sentiasa nak jawab soalan, rujuk balik dekat atas. Okey, jangan jawab terus. Okey? Contoh yang kedua, berapakah jumlah bilangan kategori pertandingan mewarna dan melukis yang dipertandingkan? Kata kuncinya, jumlah bilangan kategori pertandingan mewarna dan melukis. Okey? Ada berapa jumlah kategori dekat sini? Okey? Kena faham soalan. Betul? Okey? Kemudian ada penyataan-penyataan yang seterusnya. Okay, ada 5 soalan untuk poster yang pertama. Okay, kemudian ada lagi poster yang kedua. Okay, ada lagi 5 soalan. Okay, setiap soalan membawa 10 markah. Okay, okay, 10 kalau darat 10 dapat berapa? Kelas? Ada 10, 20. 20. Itu tambah. 10 darat 10? CV. 100. 100. Jadi siapa yang dapat 10 markah yang betul, 10 soalan yang betul, dia akan dapat 1 markah. Kalau salah satu, berapa markah dia dapat? 90. 90. 5. Besar salah satu dah kurang 10. Salah 2 dah kurang 20. Betul? Okay, jadi nak menjawab soalan, tengok petikan betul-betul. Okay, perhatikan poster tu betul-betul, rujuk poster baru menjawab soalan. Boleh? Okay. Setakat ni ada pertanyaan tak? Untuk sesi kita hari ni, ada pertanyaan tak? Jelas semua? Nanti contoh untuk awak salin nanti saya akan masukkan dalam dalam WhatsApp nanti. InsyaAllah. Dan akhir sekali pukul 12 nanti saya akan masukkan satu buku digital untuk awak baca. Okay. Penat semalam saya saya scan. Okay, buku yang ada daripada Izzat. Okay, kita nak kongsi. Nanti awak baca dan salin dalam buku program Nilab. Nanti pukul 12 lah. Yang pertama ni untuk sebelum pukul 12 awak siapkan untuk latihan dalam buku pemahaman dan juga Google Meet yang saya tu. Terus masuk, jangan tunggu malam, betul? Okay, tunggu malam nanti ramai yang tak masuk. Yang baru ni ada berapa belas, 15 saja yang masuk Google Form yang saya buat. Okay, saya buat Google Form tu lama 2 jam, 3 jam saya buat. Tapi murid saya bila saya bagi dia ambil mudah, dia tak buat. Okay, jadi harapan saya terus buat. Okay, tak perlu saya ingatkan sebab saya dah masuk dalam linknya dalam sekejap je. Mungkin dalam tak sampai 15 minit jawab. Tapi nak menjawab, jawab dengan betul. Okay, perhatikan poster tu kembali, tengok maklumat-maklumat dalam poster, jawab soalan. Ada sebarang masalah? Putri ada masalah? Haziq ada masalah? Ada pertanyaan? Syakir? Tak ada. Irfan ada? Okay, untuk sesi ini Izzat ada masalah? Okay, saya harap semua jelas dan selamat belajar. Okay, terima kasih kerana bersama saya hari ini. Okay, terus boleh sambung tugasan yang saya berikan. Terima kasih.